Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Dunia 11 pagi. Perkembangan gempa bumi di Turki. Presiden Recep Tayyip Erdogan akui wujud masalah dengan tindak balas awal kerajaan terhadap tragedi di selatan negara itu. Ketibaan pasukan penyelamat yang perlahan mengundang kemarahan banyak pihak. Namun Erdogan semasa lawatannya ke zon bencana berkata operasi menyelamat kini berfungsi seperti biasa. Beliau menyatakan komitmen kesemua mangsa akan diberikan tempat tinggal. Sehingga kini angka kematian akibat bencana itu di Turki dan Syria telah melepasi 15,000 orang. Sementara itu, Pesuruhjaya Eropah bagi Pengurusan Krisis Janez Lacich berkata blok itu akan menyediakan sokongan kecemasan tambahan sebanyak 6.5 juta euro kepada Turki dan Syria, iaitu jumlah terbesar yang disalurkan melalui mekanisme perlindungan awamnya untuk operasi mencari dan menyelamat. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dalam pada itu memberi amaran bahawa stok bantuan kepada mangsa gempa bumi di Syria semakin kritikal dan menggesa agar ia dipercepatkan. Menurut agensi itu, pertikaian politik perlu diketepikan bagi tujuan kemanusiaan. Penyelaras PBB yang bermastautin di Syria, El Mustafa Ben Lahmlih berkata stok yang ada ketika ini cukup untuk menjamin makan kepada 100,000 orang penduduk selama seminggu. Rundingan dengan pihak pemberontak ke kawasan terjejas masih dijalankan untuk akses bantuan. Sejak 3 minggu lalu, tiada penghantaran keperluan baharu ke rantau berkenaan. Satu kajian klinikal berskala besar mendapati rawatan suntikan tunggal antivirus kepada pesakit yang baru dijangkiti COVID-19 boleh mengurangkan separuh risiko kemasukan ke hospital. Dapatan Profesor Universiti Stanford Jeffrey Glenn yang diterbitkan dalam New England Journal of Medicine itu sekaligus membuktikan manfaat vaksin terhadap penerima. Rawatan baharu tersebut melibatkan satu dos lambda interferon pegylated versi sintetik proses protein semula jadi yang dirembeskan oleh sel yang dijangkiti untuk mempertahankan diri daripada jangkitan virus. Kajian melibatkan hampir 2,000 pesakit dengan simptom COVID-19 di Brazil dan Kanada. Suntikan itu berkesan terhadap semua varian COVID-19 termasuk Omicron. Kerajaan Peru menyambung semula perkhidmatan kereta api ke Machu Picchu susulan kekurangan makanan, ubat-ubatan dan bekalan keselamatan. 3 minggu lalu, perkhidmatan itu digantung sementara disebabkan protes anti kerajaan. Bagaimanapun, tapak pelancongan Machu Picchu masih ditutup. Perkhidmatan kereta api adalah satu-satunya cara untuk sampai ke lokasi itu selain berjalan kaki. Sebelum ini, dianggarkan 4,000 pelawat sehari memasuki kawasan pelancongan Machu Picchu melalui Bandar Andes di Cusco, tapak warisan dunia di UNESCO. Perkembangan sukan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester United gagal melakar kemenangan di laman sendiri apabila terikat seri 2-2 dengan Leeds United. Pelawat terlebih dahulu di depan dengan 2 gol sebelum The Red Devils berjaya menyamakan kedudukan. United kekal di tangga ketiga dengan 43 mata. Dalam perkembangan berkaitan, Man U sedang diintai pelabur dari Qatar. Individu yang didakwa dalam kalangan kumpulan elit itu telah membuat tawaran tinggi bagi memiliki klub Liga Perdana Inggeris tersebut. The Red Devils bagaimanapun tidak memberi sebarang maklum balas atas dakwaan tersebut. Desas-desus menyatakan pelabur berkenaan adalah pemilik Paris Saint-Germain Qatar Sports Investments QSI. Turut berada dalam senarai pilihan QSI ialah Liverpool.
akhir sekali. Real Madrid mara ke pentas akhir kejohanan Piala Dunia antara kelab 2023 selepas membelasah Al Ahly dari Mesir 4-1 tanpa menurunkan semua pemain utamanya. 2 gol terawal raksasa Sepanyol disumbang Vinicius Junior pada minit ke-42 sebelum digandakan Federico Valverde 4 minit kemudian. 2 gol lagi disudahi pada masa tambahan oleh Rodrigo Goes dan Sergio Arribas. Sekian berita yang disunting oleh Nisrin Muhammad Noh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.